Perdana Menteri perlu menerangkan kepada Dewan. Ya, Menteri Agama terpaksa keluar. Kenapa Umar Mustafa, penasihat dipercayai Perdana Menteri, dilaporkan bahawa EPCO untuk menasihati kerajaan dalam dasar-dasar penting, terutama satu Malaysia? Tidakkah ini menimbulkan persoalan mengenai perkaitan di antara etos, EPCO dan satu Malaysia? Sebab itulah Umar Mustafa sekarang ditolak juga, walaupun lembaga pengarah Petronas menolak penyertaan beliau sebagai pengarah kerana gagal membayar beasiswa. Perdana Menteri masih mendesak dan Petronas akhirnya terpaksa menerima Umar Mustafa. Soalan-soalan ini, Datuk Yang di-Pertua, perlu dijawab oleh Perdana Menteri kerana kita tahu modus operandi EPCO ini diselubungi dengan rahsia, melibatkan banyak individu yang bernaung dengannya tetapi menggunakan firma-firma yang berlainan. Apakah kebimbangan kita? Kerajaan Malaysia dan EPCO bersabit dengan rekod EPCO dengan pemimpin-pemimpin yang mempunyai rekod asasi, hak asasi manusia atau penyelewengan harta rakyat di seluruh dunia. Ada dua aspek yang membimbang kita. Pertama, EPCO banyak memberi khidmat untuk memulihkan imej pemimpin sebagai yang menindas rakyat di negara masing-masing. Sehingga akhbar The Times of India dengan laporan terperinci menulis bagaimana EPCO mempunyai diktator-diktator di dalam senarai pelanggannya. Rencana tersebut menyenaraikan di antara lain, dengan izin, Adolf Hitler was a brilliant propagandist. Narendra Modi too believes in the power of image, which is probably why the Chief Minister hired a US lobbying firm which has service clients like former Nigerian dictator Sani Abacha and President for life of Kazakhstan Nur Sultan Abishuli Nazarbayev. This Washington-based firm, EPCO Worldwide, was hired by Modi sometime in August this year in the run-up to an important assembly election to improve his image before the world community. Among its recent clients are Mikhail Khodorkovsky, a former communist youth leader turned Russian billionaire with mafia links. Keduanya, mereka terlibat dengan EPCO, mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan Israel serta ahli politik Amerika Syarikat yang mempunyai pandangan yang serong terhadap umat Islam. Soalan saya kepada Perdana Menteri, jika ini reputasi dan rekod EPCO ini diketahui umum, apakah mesej yang ingin disampaikan kepada rakyat melalui pelantikan EPCO sebagai perunding kerajaan? Apakah pentadbiran Perdana Menteri mengakui bahawa Perdana Menteri dan partinya UMNO setaraf dengan rejim diktator di dunia? Sehingga akan khidmat EPCO yang selama ini digunakan untuk membaiki imej diktator perlu digunakan pakai. Saya ingin kupas kedua-dua aspek ini dan memberikan bukti bahawa berdasarkan rekod EPCO selama ini, sewajarnya kerajaan tidak melantik mereka kecuali lah kepakaran yang diperlukan kerajaan adalah kepakaran menggunakan wang untuk membeli pengaruh di Washington. Dalam tahun 2007, seorang wartawan penyiasat yang terkenal di Amerika Syarikat bernama Ken Silverstein telah menyamar untuk melantik EPCO mewakili Turkmenistan. Beliau telah melaporkan hasil siasatannya mengenai peranan dan pendekatan EPCO membantu membersihkan imej diktator dunia di dalam sebuah rencana yang disiarkan di dalam majalah Harper's Julai 2007. They are men in Washington undercover with DC's lobbies for hire. Saya dengan izin, EPCO was the first firm I contacted because it was a natural candidate to represent Turkmenistan. It has experience working not just on behalf of authoritarian regimes in general, the dictatorship of General Sani Abacha in Nigeria, for example, which employed the firm in 1995, the same year it hanged 9 democracy activists. Pendedahan Ken Silverstein menunjukkan peranan dimainkan oleh EPCO membantu pemimpin yang begitu buruk rekodnya. Nama-nama yang disebut di dalam pendedahan tersebut termasuklah Barry Skumacher yang pernah terlibat dalam tugasan lantikan kerajaan Israel. Sekali lagi, Barry Skumacher, tugasan lantikan kerajaan Israel pada tahun 1992. Jennifer Miller Wise Dick,
jurucakap CIA, dan jurucakap Naib Presiden Dick Cheney yang rekodnya dalam perang Afghanistan dan Iraq. Kita semua sedia maklum. Sekiranya ahli yang berhormat meneliti laporan tersebut, lebih membimbangkanlah pendekatan yang diambil oleh EPCO dalam menjalankan assignment itu. Kepada kerajaan yang melantiknya, mereka dijanjikan pertemuan dengan pemimpin Kongres, dialog, seminar, pelbagai institusi untuk memberi imej yang amat berlainan dengan kenyataan yang berlaku di negara masing-masing. Kepada pemimpin Kongres dan kerajaan Amerika, mereka akan menjajah pertemuan sebagai peluang untuk mempengaruhi kepimpinan kerajaan yang melantik mereka sebagai perunding. Sebab itu saya akan terangkan selepas ini risiko yang telah ditanggung oleh negara apabila Perdana Menteri dicucuk hidungnya oleh Umar Mustafa dan juak-juak dari etos untuk melantik EPCO. Senarai pemimpin-pemimpin yang menggunakan khidmat EPCO untuk membaik pulih imej diktator adalah panjang dan mengejutkan. Selain Turkmenistan, Kazakhstan, Azerbaijan, salah seorang klien EPCO yang terkenal adalah bekas diktator Nigeria, General Sani Abacha. Mengikut laporan BBC, General Sani Abacha merupakan pemimpin berkedudukan nombor 4 paling korup di dunia. Semasa pemerintahnya, berbilion-bilion dolar dilesapkan. Wang yang dilesapkan oleh orang kanannya sahaja berjumlah 2,5 bilion dolar Amerika.